Okay, get ready. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersiaran lagi secara normal baharu di media sosial rasmi Facebook AADK Negeri Johor bersama tim media Southern Lands membincangkan perkhidmatan AADK. Ini siri pertama kali ni. So kita menjemput kita punya salah satu perkhidmatan AADK iaitu Puspen Karangan. Okay, kenapa saya menjemput Puspen Karangan hari ini adalah disebabkan kalau kita lihat statistik di negara kita, di Malaysia, jumlah penagih dadah dan penyalahguna dadah seterbahan sehingga Jun 2020 sahaja dah mencatatkan 1.3% bilangan remaja yang berumur 13 hingga 18 tahun, iaitu seramai 1,251 orang. Itu satu jumlah yang besar sebenarnya di Malaysia. Dan di Johor sahaja pada tahun 2020 kita telah menjalankan ujian saringan yurin kepada pelajar sekolah menengah yang melibatkan seramai 10,132 orang murid, dan daripada jumlah tersebut 177 orang murid disahkan positif pelbagai jenis dadah lah. Ada beberapa jenis dadah lah yang kita kena pasti. Kalau ikutkan trend sekarang, dadah jenis methamphetamine lah atau syabu, ais yang popular dalam kalangan remaja dan belia sekarang. Okey, saya juga terima terima kabar yang sangat-sangat menyedihkan daripada pihak sekolah sendiri, iaitu ramai dalam kalangan pelajar sekolah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan ke mana hala tuju mereka kalau disahkanlah mereka ni positif, dan macam mana kita nak membantu dalam konteks pemulihan dan masa depan pelajar-pelajar ni. Jadi hari ni saya bawa khas sahabat saya daripada jauh, daripada Kedah, daripada Puspen Karangan. So saya perkenalkanlah sedikit sebanyak berkenaan beliau ni. Saya kenalkan nama lah dulu. Nama beliau Encik Wan Muhammad Rizwan bin Wan Ismail. So saya persilakanlah Tuan punya badan untuk kenalkan diri dengan lebih lanjut. Silakan Encik, apa jawatan yang disandang oleh Encik dan ceritakanlah sedikit sebanyak latar belakang pendidikan Encik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Hafizah Desa kerana telah menyebut saya lah untuk dalam sesi santai kan, petang-petang macam ni. Okey, tanpa buang masa saya perkenalkan sedikit lah. Saya ni sebenarnya telah dilantik sebagai penolong pengarah di Puspen Karangan sebagai pegawai anti dadah lah, pegawai anti dadah. And then bercakap tentang latar pendidikan ini, degree saya adalah sarjana sains sosial psikologi kepujian psikologi pada tahun 2016. And then saya sambung terus dalam bidang psikologi kaunseling. Tamat pengajian pada tahun 2018 dalam Perat selama daerah Islam, daerah Wulangat, paling pejabat Jabatan Pembangunan Wanita lah, more tu masyarakat. So kini saya masuk dalam AADK ni sejak tahun lepas lah, dan ditempatkan di Puspen Karangan
di mana HAS pusat ini digazetkan HAS untuk remaja yang terlibat dengan ketagihan dadah. Itu sajalah kot latar belakang saya yang boleh. Nanti lebih lanjut boleh tanya lagi. Okay, terima kasih Tuan. Okay, kita dah dengar tadi sedikit sebanyak mengenai Tuan Encik Wan Muhammad Rizwan ni. So kita tahulah dia ni memang orang yang betul lah yang kita panggil untuk menceritakan apa permasalahan dan macam mana kita nak membantu anak-anak remaja kita ni. Okey, tadi kita dengar Puspen Karangan, tapi kita belum tahu apa itu Puspen Karangan, apa itu Puspen sebenarnya, apa sebenarnya Puspen itu, dan Puspen Karangan ni kat mana terletak. Boleh mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit sebanyak lah macam mana kita nak akses ke Puspen Karangan ni. Okey. Puspen sebenarnya nama penuh Puspen adalah Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Karangan. Puspen ni di Malaysia saja terdapat lebih kurang 30 pusat lah, 30 pusat. Salah satunya Karangan. Okey, salah satu Karangan. Dan setiap pusat dia ada dia punya bidang khas dia. Contohnya di Karangan khas untuk remaja bawah 18 tahun. Kalau di Bachok khas untuk wanita, kalau tanpa dengan kesihatan mental. So Karangan ni dia hanya menerima klien yang bawah 18 tahun sahaja. Bermula umur 13 tahun ke atas sehingga umur 18. Kalau dia 18 satu hari tak layak, kami tak terima. Okey, kalau 18 satu hari tak terima. Tapi kalau 17 satu hari sebelum dia nak masuk 18 kami terima. Janji dia bawah 18 tahun. Okey, itulah Puspen Karangan. Dan Puspen Karangan ni dia terletak di Kedah lah. Di Kedah, nak kata hulu tak adalah hulu sangat. Dia masih lagi dekat lagi dengan Pekan, dekat lagi dengan bandar, dekat dengan nak akses, nak pergi ke mana tu akses tu dekat lah. Lebih kurang 20 ke 15 ke 20 km daripada Kulim. Nak pergi ke airport pun lebih kurang 45 minit. Dekat lah juga. Kan? Dia diletak di selatan Kedah lah. Tetapi dia punya sekeliling dia kelapa sawit. Sebab apa pusat ni dibina di dalam orang kata compound di sekeliling yang hutan, sebab dia selamat. Pertama sekali selamat. Mungkin dia terpencil daripada masyarakat. Jadi kalau berlaku kelarian tu tak adalah pergi jauh sangat kan klien. Okay. And then banyak lagi lah berkenaan dengan Puspen Karangan ni. Terutama sekali paling muda yang saya pernah terima adalah umur 14 tahun lah. Sejak saya berada di sini adalah 14 tahun. Tingkatan 2. Dan betul juga yang Puan Hafizah katakan bahawa dadah jenis sabu ni antara yang paling ramai budak-budak ambil. Budak dan remaja ni ambil sabu. Pi kuda pun ada, ganja pun ada. Tapi yang paling ramai majoriti yang saya dapat kesan memang sabu je. Sabu lah. Itu saja. Okey, tadi saya dengar ya. Tuan cakap memang Puspen Karangan ni khas untuk pelajar remaja lah, bukan pelajar lah, remaja yang berumur 13 hingga 18 tahun. Apa tadi 17 tahun satu hari 17 tahun satu hari masih diterima. Kalau maksudnya dia kemasukan dia kiranya dia belum mencecah umur 18 tapi dia masuk kira dia diterima masuk lah kan? Sebelum mencecah umur 18. Jadi macam kes dia ni
paling lama dia berada di Puspen Karangan berapa tahun tu tuan? Okey, tempoh maksimum untuk klien adalah 24 bulan. Bawah pun ada. Dia akan, okey. So, Puspen Karangan ni dia lelaki saja. Kita tak terima perempuan. Okay. Okay. Okay, kita dengar tadi 24 bulan dan terima lelaki sahaja. Okay. So kita macam mana cara kemasukan pelajar lagi, saya minta maaf lah, saya dah terbiasa dengan ceramah ceramah di sekolah kan. So bila sebut remaja ni kita macam mindset kita dah di sekolah kan. Tapi tak nak sebut pelajar lah kan. Kita sebut remaja lah. Okay. Macam mana kemasukan klien ni ke tentang kemasukan klien ni. Okey, kita di Karangan ni terima ada 2 wings . Yang pertama sekali klien yang sukarela. Okey. Yang kedua adalah klien di bawah perintah mahkamah. Okey, klien yang sukarela adalah di bawah Seksyen 83A, iaitu kita guna pakai Seksyen 9 Perenggan 83A, mana klien sukarela lah. Yang klien mahkamah dalam akta tu 61A, iaitu perintah. Maknanya pegawai AADK daerah yang berdekatan dengan klien tu sendiri. Contohnya Johor Bahru kan. AADK Johor Bahru menyokong klien sukarela ni bawah 18 ni dimasukkan di Puspen Karangan. Buat surat sokongan tu, kami akan terima masuk. Okey. So, selain daripada mendapat sokongan daripada pegawai ADK daerah kan, yang berdekatan dengan rumah klien tu, tak kisahlah daerah mana, Pelentong ke, Johor Bahru ke, Kota Tinggi ke, mana-mana yang berdekatan, ibu bapa juga boleh juga hantar sendiri anak mereka ke Puspen Karangan. Kami juga akan terima klien yang walk-in, maknanya daftar secara direct terus. Kami akan uruskan daripada urine test ke apa ke semua tu, kami akan uruskan daripada awal sampailah dia masuk ke detox kan, masuk ke Puspen Karangan lah maksud saya. Okey. So tapi untuk yang sukarela dan walk-in ni, kami ada pertambahan satu syarat, iaitu mereka nak masuk pada waktu ini kena buat swab test. Swab test. Mak ini kami cuba integrasikan dengan prosedur, dengan SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, yang mana-mana klien sukarela perlu mendapatkan swab test. Itu paling penting. Sebab zaman COVID ni kan, kita kena utamakan jugalah. Kita tak boleh ketepikan apa isu-isu darurat ni kan, isu-isu pandemik ni. Itu yang menyebabkan pertambahan lagi satu kriteria kemasukan klien sukarela ni. Tetapi kalau klien perintah mahkamah, dia tak perlu swab test. Dia disebabkan perintah mahkamah, urus kata, sebab bila datang ada surat daripada magistrate yang mengarahkan klien ini, contohnya sekian-sekian Muhammad Abu bin Hassan ni diarahkan untuk menjalani latihan pusat pemulihan ya di Puspen Karangan. Okey, kami terus terima masuk. Dia tak perlu apa urine test apa semua, itu nanti kami akan uruskan. Okey, itu antara 2 wings lah setakat ni lah. Yang paling penting sekali, dia tak boleh masuk suka-suka lah kan. Mungkin ada budak-budak ni dia suka nak masuk pusat pemulihan, tak boleh. Tiba-tiba nak keluar pula Melainkan ni betul-betul tiba-tiba nak duduk pusat pemulihan sahaja tak boleh. Sebab yang syarat pertama, dia mesti penagih lah. Mesti hisap dadah. Dia mesti penagih. Dia tak boleh orang biasa. Okey.
dan 18 tahun ke bawah. Okey, itu saja. Okey, so kita dah dengar macam mana cara kemasukan penyalahguna dalam kalangan remaja ni ke Puspen Karangan. Ada dua cara kan tadi Encik Wan dah share kan, secara sukarela atau perintah mahkamah. Okey, saya nak tambah lah kan. Saya nak tambah sedikit lah kan. Kemasukan kebanyakanlah remaja yang kami terima, mereka ni jarang yang rela masuk. Kebanyakan sana ibu bapa yang mungkin sedang menonton video ni, tontonan santai ni, dapat tahu anak-anak mereka kan, tetapi tak tahu cara nak nak menyalurkan anak mereka ke pusat ni. Bolehlah call daerah berdekatan ataupun dapatkan talian talian hotline ADK. Statistik tu yang Puan Hafizah katakan 1057 orang yang telah didapati positif. Tapi jumlah tu yang kami terima tu, kemasukan tu mungkin tak mencapai lah kan. Tapi bagaimanapun ialah satu satu langkah yang terbaik lah untuk remaja kan. Kita mempromosikan lah, sebab remaja ni dia punya masa depan dia sangat cerah lagi. Dia tak seperti yang dewasa, tapi dia masih ada peluang lagi untuk pemulihan ketagihan. Betul. Masa depan dia tu panjang lagi. Okay. Macam saya sebutkan tadi, bila Cik Wan sentuh berkenaan dengan yang positif tu tapi tak masuk ke pusat karangan tu kan. Okey, saya kongsikan sikitlah apa yang pihak ADK di Negeri Johor lakukan kepada pelajar-pelajar positif ni lah. Kita sebenarnya kalau boleh memang kita tak nak lah sampai satu tahap pelajar ni pelajar yang positif ni menjalani pemulihan di pusat. Sekiranya kita boleh intervensi di peringkat komuniti, di peringkat keluarga sendiri, di peringkat kita sendiri, dalaman kita sendiri, kita akan bantu. Sebab ADK ni memang akan buat apa saja untuk kita pulihkan mana-mana penyalahguna dadah ni. So kita tak nak sampai kita kata kalau memanglah masuk pusat untuk pemulihan, tapi kita tahu stigma masyarakat ni memang akan memberi tekanan kepada pelajar ni kan. Okey, jadi sekiranya di pihak kami sendiri boleh intervensi, kita akan lakukan apa sahaja intervensi. Bersama-sama kita ada pihak-pihak yang membantu, pihak ADK sendiri yang untuk menjalankan intervensi ni seperti Jabatan Pendidikan. Memang diorang giatlah, guru-guru kaunseling semua ni memang sangat-sangat membantu, dan kami juga memang kalau boleh nakkan sangat penlibatan ibu bapa dalam membantulah pelajar-pelajar yang berisiko, bukan setakat yang dah positif ni, tapi yang berisiko juga, yang mempunyai risiko yang tinggi untuk terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah ni. So so saya harap sangatlah kalau ada ibu bapa di luar sana yang mendengar sembang santai kita pada petang ini, mungkin kita boleh sama-samalah membantu dan kenal pasti tingkah laku berisiko remaja ni. So kita boleh sama-sama intervenkan diorang ni, sama-sama kita bantu sebelum sampai tahap perlu masuk ke pusat. So kita sama-samalah bantu. Okey, tak apa, tu dah tak nak melencong jauh sangat. So saya patah balik ke Puspen Karangan. Nanti tertunggu-tunggu pula tuan kita kan. Okey. Soalan yang seterusnya ni memang sebenarnya banyak ditanyakan kepada saya. Terutama dari cikgu-cikgu lah. Apa yang, saya rasa bukan cikgu saja, orang luar pun mesti tertanya-tanya. Apa yang Puspen Karangan ni buat? Apa yang Puspen Karangan ni tawarkan untuk membantu atau kaedah-kaedah pemulihan lah kepada golongan-golongan remaja ni, agar bila diorang keluar daripada pemulihan, diorang dah kira boleh diintegrasikan semula dalam masyarakat tu, dalam komuniti.
boleh tanpa stigma lah kan. Okay, silakan Puan. Mungkin soalan saya panjang sangat ke? Jemputlah jawab apa. Okay, senang. So, bercakap tentang perkhidmatan di Puspen Karangan ni sama juga dengan Puspen lain. Okay, iaitu core kami adalah rawatan dan pemulihan, di mana adalah satu pusat tempat rehabilitasi untuk merawat dan memulihkan klien yang terlibat dengan ketagihan dadah. Okey, dalam merawat dan memulihkan ni, rawat tu berbeza lah, merawat dan pemulihan berbeza. Kalau rawat, bila dia masuk je, kami akan rawat dia dari segi detox kan. Contohnya dia ada simptom-simptom withdrawal, okey. Contohnya sistem yang gian ke apa ke kan, kita akan masukkan dia dalam detoxifikasi lah kan. Sekurang-kurangnya 7 hari, tapi waktu pandemik ni kena 14 hari lah. Untuk itu adalah SOP yang barulah. Kita masukkan dia dalam satu detox di mana kita beri makan, beri pakaian, beri apa saja keperluan dia pada tempoh tu untuk dia melepaskan dia punya gian dia punya simptom-simptom yang boleh menyebabkan dia ada berpotensi tinggi lah untuk bertingkah laku agresif. Itu yang kita akan berilah. And then selain daripada detox, kita ada pemulihan. Pemulihan ni ada elemen-elemen penting. Contohnya kami gunakan psikososial. Dalam psikososial tu ada kelompok relapse prevention, ada kelompok kepulihan awalan, and then kita ada psikopendidikan, kita ada kelompok sokongan bantu, and then kita ada juga agama, psikospiritual juga kami masukkan dalam pemulihan sebagai kita punya elemen psikospiritual yang perlu dimasukkan dalam pemulihan, kerana agama ini juga akan membantu mereka ke jalan yang lurus kan. Mereka ni sudah tergelincir daripada jalan sebenar, mana kita masukkan elemen hufaz, memaham mengaji, kita masukkan halaqah solat, kita masukkan fardu ain tentang asas-asas dalam agama kan. Kita akan masukkan benda tu. And then kita ada juga tentang kita belajar tentang selain daripada KSI, KRP, kita ada kepulihan awalan, and then kita ada psikoperubatan, psikopendidikan perubatan, kesihatan, mana elemen-elemen apakah kesihatan yang perlu diambil kira kan, ilmu-ilmu kesihatan, contohnya penyakit diabetes ke, makanan berkhasiat, diet, untuk kita ajar dia macam mana nak jaga kesihatan, nak bawa diri tu. Sebab remaja ni saya ceritakan lah, dia masuk ni, dia seolah-olah macam zero, dia tak tahu apa-apa. Dia dibesarkan dalam keluarga yang mungkin bermasalah kan, mungkin tidak bernasib baik macam kita. Tetapi bila dia masuk ni dengan keadaan begitu, kita ni sebagai pegawai pemulihan kena terima dia tanpa syarat. Iaitu terima saja apa dengan keadaan dia sekalipun. Mana kita ni memang tugas di pusat ni berpandang besar lah kan. Maksudnya kita kena didik dia, kena beri dia selit akal, beri dia ilmu perubatan, beri dia ilmu hidup, beri dia ilmu agama. Benda-benda ni yang kita kena main peranan bersama lah. Saya di pusat ni dengan pegawai pemulihan dibantu dengan ustaz-ustaz dan kaunselor-kaunselor lain untuk bantu mereka dalam elemen kepulihan ni, elemen pemulihan ni. Okey, selain daripada ilmu yang saya cakapkan tadi di bawah psikososial tu, kami juga ada latihan kemahiran vocational. Okey, latihan kemahiran vocational ni adalah bertujuan untuk memberikan mereka ni satu ilmu, knowledge untuk meneruskan kelangsungan hidup kan. Dia ada kemahiran menjahit, dia ada latihan kemahiran timpalan, dia ada latihan kemahiran pertanian, ya. Dia ada latihan aircon split, aircon kenderaan pun kami ada berilah. Dan kami berkolaborasi dengan Giat Mara
dengan IKTBN lah setakat ni yang kami berikan. Kita ada mesin rumput juga, section mesin rumput, ini semua adalah latihan kemahiran yang mereka kita beri kepada mereka dan kita menyuntik minat mereka dalam bidang-bidang kemahiran ni. Ini yang kata bila mereka di luar sana mereka ada plan kan, mereka ada, bila tengok kita ajar mereka motosikal, dia kebanyakan mereka minat motosikal. Mereka ada hala tuju lepas ni mereka boleh repair motosikal sendiri, mungkin boleh bekerja di syarikat kedai-kedai motosikal. Jadi kelangsungan mereka, aktiviti tu ada. Okey. Selain tu, kalau tentang pendidikan yang bercakap tentang tadi kan, Puan Nur Hafizah ni kan cakap tentang pelajar memang kat sini memang kita panggil pelajar sebab kita ada program PAPK. Apa tu PAPK? Adalah program akses pendidikan klien, di mana kami mempromosikan, kami tak paksa lah. Kami tak paksa mereka untuk masuk kelas ni, tetapi kami promosikan kelas pendidikan ni, di mana program akses pendidikan klien menawarkan 6 subjek SPM, iaitu Bahasa Melayu, Sejarah, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Pendidikan Islam. 6 subjek ni untuk mereka bila keluar je mereka ada CJ SPM. Tak adalah mereka terhuyuh hayang kan. Dah daftar di luar, mereka juga dapat meneruskan pembelajaran di Puspen Karangan lah. Kami ada cikgu yang mengajar lah, dan cikgu mengajar yang ke 6 subjek ni. Jadi mereka tak rugi lah bila berada di pusat pemilihan ni, mereka tak boleh belajar tak. Kami menyediakan peluang, menyediakan kelas pendidikan supaya mereka ni feeling mereka berada di sekolah, tetapi pada masa yang sama mereka dapat pemulihan. Kita ada jadual kelas semua kami dah siapkan. Maknanya ada pagi dia buat job function, lepas pagi dia masuk kelas BM BI kan, BM BI agama. Lepas tu lepas minum pagi kita ada kelas pemulihan, KSS ke, KRP ke, psikopendidikan ke, kaunseling bimbingan dan individu ke kan, kaunseling kelompok ke. And then petang ada kelas. Jadi jadual mereka sangat padat dan bersesuaian dengan elemen kepulihan mereka untuk merawat dan rehabilitasi lah. Jadi tidak ada yang, bagi saya tidak ada yang merugikan lah bila mereka masuk pusat ni. Okey. Setakat ni itu sajalah. Saya rasa padat jugalah saya dah. Banyak juga saya dah sampaikan ni. Betul. Okay. Padat. Kita dah dengar macam-macam pengisian yang ditawarkan oleh Puspen Karangan. Jadi ibu bapa dan guru-guru di luar sana jangan risau dengan AADK. Memang kita kita lakukan saringan urin semua tu memang untuk membantu. Kalau ada kalau disahihkan yang seseorang pelajar itu memang positif urin, kita akan tinggalkan. Tengoklah di Puspen Karangan saja kan dah macam-macam kesian. Ada lagi satu peluang elemen. Ada lagi satu elemen, iaitu pemantapan jasmani dan rohani lah kan. Bila pagi dia kami ajar dia bangun pagi pukul 5.30 pagi, and then bersiap, and then ada training jasmani, lepas tu berkawat. Itu elemen-elemen penting lah sebagai pemulihan. Itulah peluang dan ruang kepada saya sambung peluang dan ruang kepada remaja ini untuk terus kita kata mendepani masa depan dia orang tu. Lagi kira masa depan dia orang tu terlalu panjang kan. Kita tak boleh nak sekat dengan kita punya ketakutan kita lah sebagai ibu bapa, sebagai guru untuk laporkan kerisauan lah, tak ada anak-anak mereka terlibat atau kita kata didatangi oleh ADK ni. Kita memang bukan untuk menghukum tapi lebih kepada untuk memulihkan.
Jadi so kita dah dengar tadi perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di Puspen Karangan. So kita teruskan, kita nak tanya sikit lah kepada Encik Wan. Mungkin sepanjang pengalaman Encik Wan lah dalam dalam bidang pemulihan remaja ni, ada tak mungkin cerita-cerita mengenai hala tuju atau success story lah. Saya nak dengar cerita manis-manis je lah. Success story daripada Puspen Karangan ni. Ke mana mungkin ada remaja yang berjaya di luar sana, yang mungkin boleh kira kata give back to community lah. Mungkin silakan. Sepanjang perkhidmatan saya ni, success story tu banyak. Tapi boleh saya katakan mereka ni bila keluar je mesti yang pertama sekali keluarga ambil balik. Alhamdulillah lah kan. Maknanya mereka ni tidak kehilangan keluarga, tidak ada kepercayaan, tak ada. Mereka bila balik dia, kalau call ibu bapa ni mesti ibu bapa akan ambil balik. Kan, lawatan keluarga ke ibu bapa ada datang balik. Sebahagian besarnya ibu bapa akan ambil balik dan bawa mereka balik pulang ke kampung ataupun lokasi baru. Okey. Bercakap tentang success story ni mungkin Puan Nur Hafizan mungkin nak tahu dari segi apa kerja dia keluar kan. Mungkin dia ni kerja apa, hala tujuannya apa. Okey. Kalau klien yang masuk program pendidikan SS, program SS pendidikan klien, okey, dia akan sambung pengajian di peringkat ijazah, diploma, giat mara. Antara itulah kebanyakan klien akan ramai yang masuk. Ada yang masuk ke giat mara sambung khusus motosikal konflik yang saya katakan tadi. Ada juga motosikal minat mereka kepada bahagian teknikal, hand on kan, hands on, banyak ada mereka yang berjaya. Dan ada juga mereka yang terus bekerja di kilang tak kisah kilang apa pun, mereka terus diambil bertugas bekerja di kilang-kilang yang berdekatan dengan rumah mereka lah. Okey. Selain tu dari segi usahawan ada juga yang buka bisnes kan, kopok lekor lah kan, yang belah-belah Terengganu tu confirm mereka nak tolong mak ayah handle kilang kopok lekor, handle kilang apa-apa saja, kilang ayam pun ada saya dengar. Kadang-kadang mereka ni datang bukan saja daripada B40, kadang-kadang T20 pun ada kan. Bila mereka dah dapat celik akal di pusat pemulihan ni kan, celik akal tu maksudnya dah dapat insight, dah dapat idea nak buat apa selepas pulih tu, mereka dah mula berbincang dengan keluarga apa nak buat selepas bebas tu. Memang banyaklah, kebanyakan mereka ada hala tuju yang sebab kita di sini sebelum kita dibebaskan, kita kena bincang dulu dengan keluarga tu. Mana kita kena buat satu perancangan pembebasan klien, iaitu PRPK lah, Pelan Perancangan Pembebasan. Mana kita kena bincang dengan keluarga apa tuan-puan nak buat dengan anak cik ni kan, nak pergi mana, nak belajar ke apa, kita kena bincang. Sebab kita ada satu program yang bersama dengan keluarga, kita kena tahu juga kan, supaya mereka ni kita tak, orang kata, lepas tanggungjawab di pusat pemulihan tak kita abaikan dia. Kita kena follow up balik lah dengan keluarga ni. Itu sajalah dekat ni. Kalau kita dengar daripada apa yang saya dengar lah daripada Cik Wan kongsikan tadi kan, memang kita nampaklah sebenarnya peranan keluarga tu pun penting kan. First step klien-klien ni keluar daripada pusat, memang keluarga tu adalah support system yang paling kuat. Jadi pemulihan tu jadi lebih mudah lah kan bagi klien-klien kita. Okay, namun ada namunnya. Kita tahu akan ada macam kita kata akan ada situasi di mana klien-klien kita akan berlaku relapse lah, penagihan semula. Jadi mungkin Cik Wan boleh sharekan, normal tak relapse tu dalam kalangan dalam fasa pemulihan ni lah, klien-klien remaja ni, dan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam membantu mereka dalam usaha mencegah
penagihan semula atau relapse ni? Okey. Alright. Sebenarnya soalan ni begitu sensitif lah kan di pihak kami sebab sebenarnya kita kena tahu penagihan tu kan, dari segi penagihan itu sendiri adalah satu penyakit kronik yang berulang kan, satu penyakit yang berulang di mana ambil sabu yang berulang-ulang kan. Dia tahu, kadang-kadang klien ni dia tahu, penagih ni tahu bahawa dadah ni, bahan yang terlarang ni, penyalahgunaan bahan ni akan menyebabkan fizikal dia lebih teruk, tetapi dia akan ambil balik, dia akan ambil lagi. Dan penagihan ni adalah satu penyakit kronik otak kan, disease kan. Kalau rujuk pada jurnal-jurnal menyatakan bahawa ketagihan is a brain disease kronik yang menyebabkan mereka hilang selit akal kan. Jadi saya katakan sini tidak mustahil relapse tu boleh berlaku di kalangan penagih, tetapi kami sentiasa optimize, dan penagih di sini, klien-klien di sini sentiasa kena optimize bahawa mereka akan terus berada dalam kepulihan. Dalam kepulihan jika mereka jaga pantang larang mereka. Kerana mereka di sini dia ajar stop the cycle, kita ajar kepulihan awalan, di mana elemen-elemennya mereka kena ada pemikiran, skill-skill seperti stop topping kan, macam mana mereka nak elakkan daripada ketiga dalaman dan luaran tu. Banyak elemen-elemen tu. Jadi mereka kena related kan apa yang ilmu pengetahuan tentang ketagihan yang mereka belajar di pusat pemulihan ni berada di luar sana. Okey, saya nak ceritalah sebelum mereka dibebaskan, mereka ada satu kursus di mana kursus prabebas, program prabebas untuk calon-calon pembebasan. Di mana kita buat apa yang kata orang kata ulang kaji lah, senang je. Ulang kaji apa ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka belajar sepanjang berada di pusat pemulihan supaya mereka ni boleh implementasikan di luar sana. Jadi saya katakan sini tidak mustahil boleh relapse, tetapi mereka kena optimize. Okey, siapa-siapalah anak-anak apa ni remaja di luar sana, adik-adik yang berada di luar sana kena optimize. Kena optimize, orang kata optimize mana? Kena optimis. Kena optimis dan yakin pada diri bahawa mereka boleh pulih sepanjang hidup. Kerana selagi mana mereka tahu menggunakan ilmu pengetahuan, mereka celik akal, insya-Allah benda tu tidak akan berulang lah, tidak akan berulang. Okey. Dan siapa yang bertanggungjawab, soalan yang seterusnya, yang bertanggungjawab dalam kepulihan ini adalah diri mereka sendiri. Kami di sini memang all out kan, kita bantu, ajar begini kan, ajar tentang kepulihan, ajar tentang ketagihan macam mana nak kawal 3-3, nak kawal gian, nak kawal 3 apa benda semua tu. Tetapi dia berbalik kepada klien itu sendiri. Sama ada dia nak betul-betul berubah, jiwa dia betul-betul orang kata nakkan satu jalan yang lurus, nak bersihkan diri daripada apa ni terus terjebak dengan masyarakat kan, bukan terus terjebak dengan ketagihan ni, nak tengok masa depan yang cerah, mereka akan berubahlah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sokongan daripada keluarga. Okey, keluarga pun kena support lah, support system. Ini penting. Kalau mereka tak berada dalam kelompok yang apa ni positif, selalu negatif, berada dalam kelompok pot yang lama, kawan lama yang tak melalui proses. Okey, yang kedua. Yang ketiga adalah sentiasa ada jiwa penerimaan tu. Supaya apa ni jiwa klien tu nak pulih, nak meneruskan hidup, nak bangun daripada jatuh tu berterusan. Okey. Okay, kita dengar tadi. Saya masih dengan saya punya pendirian tadi keluarga sebagai support system lah. Selain diri sendiri, betul lah macam Cik Wan cakap, selain diri sendiri memang kena kuatkan dulu
jati diri dalam diri kita, tak kira dalam remaja ke, saya sendiri pun masih lagi menguatkan jati diri saya supaya tak terjebak kan dengan apa-apa jua masalah di luar sana kan. Jadi macam itulah diri sendiri dan keluarga kan. Dan komuniti juga. Komuniti ni sebenarnya komuniti pun memainkan peranan yang penting dalam kita kata nak sistem tu lah kepada remaja yang dewasa ni lah, kena jadi dewasa yang berfungsi, dewasa yang membantu dalam mengekalkan kepulihan remaja-remaja ni, dan dalam masa yang sama mencegah remaja-remaja yang belum pun terlibat tetapi berisiko untuk sentiasa untuk bina lah, kita kata bina, untuk sentiasa bina wall atau pagar kepada diri diorang ni daripada terus terjebak dengan masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial ni. Okey. Seterusnya soalan seterusnya, yang ni memang saya nak dengar sangatlah. Mungkin kita nak dengar daripada pihak Puspen Karangan sendiri, macam mana kalau tuan boleh kongsikan, dan Cik Wan boleh kongsikan tips-tips pada penonton, pada saya juga, macam mana kita nak membantu, menyokong perjalanan pemulihan orang yang rapat dengan kita. Macam kita sebagai support system ni, tadi kalau saya keluarga tu, alhamdulillah lah belum ada lagi keluarga yang terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah ni. Tapi kalau saya sebagai komuniti, macam mana saya nak membantu? Kita tolak tepi lah saya sebagai pegawai LDK tu, tapi saya sebagai komuniti ni, macam mana saya nak membantu dia orang? Macam mana? Silakan. Okay. Macam mana kita nak bantu? Jika sesiapa sajalah terlibat dengan ketagihan. Yang pertama sekali, kita kena beri sokongan moral lah. Itu biasa. Kalau orang ada masalah, yang pertamanya sokongan moral. Kita dengar dulu masalah dia. Kita menjadi seorang pendengar yang aktif lah. Kita tak boleh terlalu membuat judgemental, terlalu menghukum. Kan? Kita sebagai kalau kita betul-betul nak menjadi seorang yang boleh menyokong perjalanan pemulihan, yang pertama sekali kita kena ada sokongan moral lah. Di mana I55 ni kita kena dengar dulu masalahnya, jangan terlalu judgemental. Kita tanya kenapa dulu kan, apa sebab risap dadah ke apa kan. Kita duduk dengan dia bersama-sama dan cuba teroka apa masalah dia sebenar, and then kita boleh salurkan, dan kita bagi. Sebab mereka kadang-kadang ni punca ketagihan ni mungkin ada faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan, contohnya depresi, perceraian, ibu bapa. Sebab kadang-kadang saya dengar daripada saya buat sesi kelompok dengan diorang kan, kita tanya juga kan, kenapa dia risap dadah. Kerana faktor kawan kan, kerana faktor keluarga bermasalah, pelbagai masalah kan. Kadang-kadang mereka ni memilih jalan ni berbeza-beza atas sebab yang berbeza-beza. Setiap orang tak sama. Okey. Yang kedua, kita kena tambah ilmu pengetahuan sedikit lah. Kan? Kita kena rajin menelaah buku kan, bedah buku, cari kat Google Map ni, Google apa ni, ski tu kan, enjin Google tu menggunakan macam mana kita nak pulihkan nak bantu kawan-kawan kita yang terlibat, keluarga kita yang terlibat dengan dadah ni. Dan kita kena tahu juga sedikit, sebab kita nak bagi dia celik akal, nak bagi dia berfikiran bahawa dadah ni berbahaya untuk diri. Kadang-kadang dia orang tak nampak tau dadah ni bahaya. Dia orang ni nampak fun kan, budak-budak kan. Nampak benda ni keseronokan. Bila dah ambil benda cabut ke, pergi goyang ke, pergi kuda ke kan. Macam semalam saya temu duga budak kan, saya berbual sembang, mereka disebabkan suka-suka kan. Mereka tak ada celik akal, budak-budak kan, berfikiran dia tak 10 langkah macam kita. Mereka tahu nak fun dia kan. Sebab tu kita kena beri mereka celik akal, bantu mereka. Okay. Selain tu kita juga ni lah, sebab tu kita kena selalu promosikan hotline number tu lah kan. Kita nak menyokong orang ni, tolong dia
salurkan mereka ni ke pusat yang bersesuaian lah kan. Tukar je hotline number ADK, beritahu kawan saya ni terlibat dengan dadah apa ni. Sebab kita ni kepulihan ni, kalau mereka tak nak masuk pusat, kita ada outpatient kan. Kita ada maksudnya boleh walk in, datang ni nak buat sesi saja. Dia tak nak menjalani pusat pemulihan, tak apa. Tapi kami ada sesi kaunseling, bimbingan dan kaunseling di pusat-pusat. Macam saya terima outpatient untuk remaja. Mana mereka datang, okey, mereka akan dapat kaunselor dan mereka boleh jalankan sesi kaunseling. Saya rasa di daerah pun ada outpatient macam ni. Ada. Kalau tak silap saya lah, outpatient maksudnya mereka tak menjalani pusat pemulihan, tetapi mereka akan menjalani rawatan pemulihan tu secara walk-in. Rawatan komuniti lah, kita ada rawatan dalam komuniti. Okay. Kalau di daerah kita biasanya buat macam tu lah, program bersama dengan klien kan. Ya. Tapi yang paling pertama, tip yang paling berguna adalah kita kena duduk bersama mereka dan mendengar dulu masalah mereka. Apa puncanya? Kita kena dapatkan faktor mereka menagih dadah ataupun faktor risiko. Kan? Kan faktor risiko pun related juga. Kan? Okey, itu saja. Okay, tadi kita dengar tips-tips, antara tips yang saya sempat tangkap kan daripada Encik Wan ni adalah sokongan moral yang tadi banyak kita bincangkan, support system tu kan, sokongan moral, mengenali punca-punca risiko kenapa pelajar-pelajar ni boleh terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial ni lah. Mungkin kalau digariskan antara risiko yang digariskan biasanya keluarga, biasanya pelajar ni berasal daripada keluarga-keluarga yang memang sebati dengan akses dadah ni, akses masalah-masalah sosial ni, jadi diorang pun adalah risiko tinggi. Kemudian dari segi tempat persekitaran mereka, persekitaran yang mungkin kita adalah beberapa persekitaran yang berisiko seperti kawasan perumahan yang padat kan, jadi kemudian kawasan-kawasan seperti kawasan Layan, Felda semua tu kan, itu adalah antara kawasan yang digariskan sebagai kawasan berisiko lah. Kemudian kita juga mungkin risiko adalah disebabkan dengan pergaulan mereka, rakan-rakan yang mereka pilih kan. Kadang tersalah pilih rakan, mungkin berkawan dengan orang yang lebih dewasa, so akses kepada masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelancongan sosial tu lebih mudah. Jadi itu yang mungkin antara punca-punca lah yang perlu kita kenal. Kenapa mereka ni lebih, kita kata, susceptible atau lebih cenderung untuk terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah ni. Okay, so kita tengok masa pun agak mencemburui kita kan. Kalau ikutkan tadi kita mula lewat sikit, so kita tamatkan pun lewat sikit lah kot tuan ya. Saya tambah sikit satu lagi soalan. Last ke? Last lah kot. Saya cuba untuk jadikan ini soalan last. Saya tak tahu, tiba-tiba kot terlintas dalam fikiran saya nak tanya lagi, sebab memang bila bercakap berkenaan dengan remaja ni berkobar-kobar lah sikit saya ni kan. Sebab kita tahu kita banyak deal dengan pelajar-pelajar sekolah. Kalau di pencegahan ADK negeri ni, tak bukan negeri je lah, di daerah pencegahan je memang institusi pendidikan bebas dadah adalah satu matlamat. Bukan matlamat kami je, di bawah Dasar Dadah Negara pun ini adalah satu matlamat lah. ADK ni memang kalau boleh kita nak jadikan institusi pendidikan itu bebas dadah. Jadi mungkin last soalan last kepada Encik Wan, apakah harapan Encik Wan dan mungkin Puspen Karangan sendiri agar kes-kes penagihan dadah dalam kalangan remaja ni dapat dikurangkan? Okey, harapan pertama sekali saya berharap mungkin ada ibu bapa di luar sana ataupun remaja, pelajar-pelajar sekolah yang menonton siaran langsung ni, kalau boleh, kalau dah terlibat, tolong dapatkan rawatan yang segera, rawatan dan pemulihan yang segera. Kerana kami di sini, ADK sentiasa ada ruang dan memberi peluang kepada anda semua untuk pulih. Dan selagi mana kita ni ada kudrat,
bagaimana kita ni diberikan akal fikiran, kepulihan tu katakan kita ni menjadi khalifah kepada diri sendiri kan. Kita kena pegang ayat tu, kena pegang amanah ni, bahawa khalifah yang mana khalifah kepada diri sendiri ni untuk menjaga diri sendiri ni sangat penting kan. Sebab jauh lagi perjalanan anak-anak muda kita kan, yang menjadikan pewaris, yang menjadikan pewaris kepada pemimpin masa depan kita. Kalau mereka ni tidak mendapat rawatan dan pemulihan, agaknya bagaimana ya negara kita ni, siapa yang pegang tampuk pemerintahan kita nanti, pemimpin kita nanti kan. Kita semakin lama semakin tua kan. Lepas kita ada pula pelapis baru, tetapi pelapis baru ni rosak pula akhlaknya, tanya. Jadi bagaimana masa depannya? Sebab Hassan al-Banna sendiri katakan kan, bahawa nak melihat masa depan negara ni kena lihat pada anak muda kan. Itu yang saya harapkan, bahawa kalau mereka dah terlibat, tolong dapatkan rawatan pemulihan secepat mungkin. Dan lebih baik cegah kan. Selari yang kita punya tema tahun ni, lebih baik cegah kan. Lebih baik cegah daripada terjebak dengan ketagihan dadah. Itu yang paling penting kan. Kalau belum, tolong cegah kan. Kalau dah terlibat, tolong dapatkan rawatan kan. Yang ketiga, itu yang kedua lah. Yang ketiga adalah komitmen daripada pelbagai pihak, khususnya daripada ibu bapa. Yang ibu bapa kena memainkan peranan penting lah dalam membasmi kan, mencegah remaja daripada penagihan ni. Ibu bapa yang paling penting, sebab masa ibu bapa dengan anak-anak ni lebih banyak di rumah kan. Di rumah kena tengok, kena check anak ni. Kalau tingkah laku dia lain macam, tidur lewat, balik lewat, makan tak tentu hala kan. Kadang-kadang makan pun kita yang tengok tu kan. Kalau dia makan memang tak tentu hala, makan kurang ke, kita kena check kan. Benda-benda komitmen ibu bapa. Sebab kita faham ibu bapa memang sibuk mencari rezeki, mencari duit, tetapi peranan ibu bapa tu sebenarnya membantu kami lah. Kami memang bagi apa yang sepatutnya, tugasan yang kami diamanahkan, tetapi ibu bapa di luar sana kena juga bersama kami, bantu kami. Di sini InsyaAllah saban hari, saban tahun kami sentiasa mendoakan lah. Sebab remaja ni memang main peranan penting kan. Daripada remaja lah negara kita dapat dimajukan. Betul. So tadi kita dengar harapan besar daripada Puspen Karangan, kalau dah terlibat tu datang untuk dapatkan nasihat dan pemulihan segera. Sebab kita tahu pencegahan memang kalau kita mencegah, memang betul kita mencegah. Lebih baik cegah tu memang kita jadikan sebagai, kita kata kita tanamkan benda tu dalam diri kita. Lebih baik cegah. Tapi kadang-kadang tu kita kata risiko tu sentiasa ada. Risiko di sekeliling kita tu sentiasa ada. Jadi sekiranya terlibat atau kita kata melencong sikit lah, pelencongan sosial tu termelencong sikit kan. Jadi datang segera, dapatkan nasihat dan pemulihan secara segera. Sebab kita tahu kalau kita tak bendung benda tu daripada awal, dia akan menjadi barah kepada negara lah. Macam Encik Wan cakap tadi, remaja ni memang tonggak sebenarnya, tonggak kepada negara kita kan. Jadi bila dah jadi merencatkanlah kita punya pertumbuhan negara kita. Jadi kat sini kita dah dengar perkhidmatan AADK di Puspen Karangan kan. Kita dah tahu Puspen Karangan ni dia memang sangat-sangat membantu, sangat-sangat ingin membantu dalam konteks pemulihan remaja di negara kita lah, daripada terus terjebak dengan masalah penagihan dadah.
bagi tahu dia orang yang masuk ni memang dah pernah terlibat kan dengan masalah penyalahgunaan dada, substan dan pelancongan sosial ni, tapi kita tahu masih ada ruang dan peluang kepada mereka ni untuk berubah dan menjadi, kita kata, pewaris kepada bangsa kita. Jadi mungkin sikit lah satu soalan je, soalan cepu cemas lah kepada Encik Wan. Macam mana nak cakap, mungkin Cik Wan boleh tambah sikit lah, kongsikan sikit macam mana saya nak sebutkan sebagai tonggak negara kan, macam dia orang ni yang memang dah kita tahu memang dah terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah ni, tapi bila dia orang keluar, macam mana dia orang ni sendiri mungkin ada daripada pelajar klien bekas-bekas klien yang menceritakan kepada Encik Wan macam mana perasaan dia orang tu bila melangkah keluar daripada pusat tu. Apa mungkin boleh share saya ini curiosity saya sendiri, perasaan dia orang lah. Dah keluar daripada pusat tu, macam mana dia orang nak mendepani pula masa depan dia orang tu. Mungkin ada sharing kan. Sebenarnya secara realitinya kebanyakan mereka ni bila dah masuk pusat mestilah berkobar-kobar nak keluar. Macam kita lah dah berada di dalam rumah MCO kan, lama tak keluar. Bila PM umumkan boleh merentas negeri, kita pun berkobar-kobar lah kan, nak rentas negeri. Macam tu mereka. Saya nak balik Kedah kan, Cik Wan pun nak balik Johor. Macam tu lah mereka ni berkobar-kobar. Dia punya semangat tu kadang-kadang melampaui batas kan. Mulalah dia kata dia akan dibebaskan gini, dia akan buat perangai lah macam tu kan. Itu biasa budak-budak kan. Jadi cuma nak bercakap tentang mendepani cabaran di luar sana, mereka akan takut sebab mereka akan jatuh balik. Sebab tu bila mereka nak bebas ni, kami sentiasa siapkan program khusus pra-bebas Siri 21 Palang 20. Sebab itu elemen penting. Sebab mereka di luar sana ni mereka akan takut bila dia cakap dengan saya, tuan-tuan saya takutlah nak balik port lama kan, jumpa dengan kawan lama, macam mana saya nak ni. Yang kedua, cabaran dia adalah stigma masyarakat. Mereka datang balik kampung, contohnya balik ke Sik ke, balik ke kampung dia kan, mana-mana alus tak ke, tackle masalah tu. Ada yang sanggup berpindah daripada kawasan rumah dia, daripada Kodjang pindah ke Baling, daripada Baling pindah ke Kedah, Kulim ke kan, sebab mereka tak nak berhadapan dengan environment yang sama, environment kelompok tu. Ini masalah cabaran yang paling besar lah bagi mereka, macam mana dia nak deal dengan masyarakat. Sebab dia orang dah cap anak Pak Abu ni sak dadah dulu masuk pusat pemulihan kan, takut ditolak masyarakat, dipinggirkan dalam masyarakat. InsyaAllah kami akan sentiasa bagi psikopendidikan tentang bagaimana mendepani stigma masyarakat. Mereka ada ilmu tu, tapi bila nak implementasi di luar sana, mereka akan rasa down lah. Sebab tu saya minta tadi, harapan saya sokongan moral daripada komuniti dan masyarakat tu sangat penting. Betul. Supaya cabaran saya mereka nak pulih tu tak adalah, tak ada terbeban lah kan. Okey. Betul. Saya pun di ADK Negeri Johor pun samalah. Kita mengharapkan sokongan daripada masyarakat untuk sentiasa bantulah remaja-remaja ni untuk kembali ke masyarakat, untuk berfungsi kembalilah secara baiknya dalam masyarakat kita. Okey, sebelum saya akhiri, tadi Encik Wan dah sharekan kita boleh dapatkan khidmat nasihat daripada talian hotline kami di ADK. So saya kongsikanlah sedikit, bukan sedikit lah, memang saya kongsikan dia punya number hotline, talian hotline ADK. Kalau ada perlukan khidmat nasihat daripada pegawai kami, boleh hubungi talian 0389112233. Atau kalau malu bercakap dengan pegawai kami, boleh WhatsApp je ke talian 0196262233. Memang kami di ADK akan sentiasa membantu anda dan memastikan kepulihan itu
sentiasa terjagalah, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Encik Wan Muhammad Rizwan kerana sudi menjadi panel, sudi bersembang santai dengan saya, walaupun saya ni tak santai jugalah, dengar tu macam takutlah juga kan. Bila melibatkan remaja ni memang saya agak risau lah kan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Encik Wan. InsyaAllah kita akan bekerjasama lagi lepas ni. Mungkin akan ada lagi, kita tak tahulah sesi-sesi kita lepas ni, mungkin dengan guru-guru atau siapa-siapa je yang ingin tahu berkenaan dengan Puspain Karangan. So kami, sebab jauh ni daripada Johor nak ke Karangan ni bukannya dekat kan. So kita memang Kak Uli kita nak share apa perkhidmatan AADK ni, apa yang AADK ada untuk sentiasa membantu masyarakat di luar sana. Okey, saya rasa setakat ni lah kot kita punya sembang santai. InsyaAllah kita akan jumpa lagi mungkin dengan perkhidmatan AADK yang lain pula, tetamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So Encik Wan tunggu sebentar.